Patani adalah sebuah kawasan di mana telah terjadi konflik yang lama antara kerajaan Thai dan gerakan Patani. Operasi Rumah Rakyat Patani salah satu alat yang digunakan dalam operasi menyelesaikan konflik di kawasan ini. Kami ingin mengangkat isu operasi rumah di kawasan Patani. Kita coba memahami bersama. Operasi rumah dalam suasana biasa itu ada aturan yang jelas bahawa pegawai boleh operasi rumah apabila berlaku hal tidak baik atau ada menjerit minta tolong. Ditemukan kesalahan, ada pesalah yang melarikan diri atau bersembunyi, ada bukti perkara yang salah atau apabila orang yang mesti ditangkap adalah tuan rumah. Selain daripadanya, operasi rumah mesti ada surat mahkamah. Tetapi dalam kawasan Patani, operasi rumah rupanya berbeza dari suasana biasa kerana 3 undang darurat telah diundangkan. Porobo Kut Ayakansek tahun 2547 memberi kuasa kepada pegawai menangkap dan penjara selama 7 hari tanpa surat mahkamah walaupun ia tidak laku kesalahan di hadapan. Poroko Chukchen tahun 2548 memberi kuasa kepada pegawai untuk tangkap melalui surat tangkap darurat yang boleh diminta surat mahkamah melalui alat komunikasi yang mudah seperti melalui telefon, fax, sosial media dan sebagainya. Porobo Kanak Sakwaman Kong Pai Nerach Anachang tahun 2551 memberi kuasa kepada pegawai daripada pelbagai agensi untuk mengikuti, menyiasati situasi dan perbuatan yang boleh menimbulkan ancaman kepada keamanan negara. Jika boleh dinyatakan bahawa perbuatan itu akan menjejaskan keamanan negara dan acara itu mungkin akan berlangsung lama. Kabinet Menteri bagi kuasa pada Kooromono untuk bertanggungjawab mencegah menindas kejadiannya. Daripada 3 undang tersebut, dapat dilihat bahawa kebanyakan kuasa bergantung kepada anggota tentera sepenuhnya, menyebabkan operasi rumah tidak ada aturan yang tertentu. Proses operasi rumah di Patani yang boleh kita lihat secara umum, pegawai akan tiba dengan beberapa buah kereta pada waktu pagi atau waktu malam. Perkara pertama yang dilakukan oleh pegawai mengepung rumah dan mengetuk pintu, buka pintu, buka pintu, buka pintu. Kemudian bertanya nama orang yang dituju berada dalam rumah atau tidak, berapa ramai yang ada dalam rumah dan memulakan proses operasi rumah dengan seorang ahli rumah mendahului selainnya di luar rumah. Seringkali semasa operasi rumah barang-barang dalam rumah berselerak tidak teratur seperti biasa. Operasi rumah ini akan mengambil masa kira-kira setengah jam. Apa yang boleh kita lakukan jika operasi rumahnya? Cuba tetapkan arah untuk operasi rumah menjadi aman. Untuk mudah kerjasama kedua-dua pihak dengan kaedah yang mudah seperti berikut. Tuan rumah perlu memahami bahawa pegawai datang adalah mengikut tugas yang ditugaskan. Tanyakan tentang tujuan, nama, datang dari jawatan mana, peringkat apa, bersama daftar operasi rumah. Ambil gambar atau video untuk menjaga ciptaan palsu dan tindakan yang agar melanggar hak. Tuliskan mengikut urutan kerja, masa mana, tarikh mana, bilangan kenderaan, bilangan pegawai, harta benda yang rusak, terdapat kerjasama dalam operasi rumah atau tidak. Jika kita jadi pegawai yang mengoperasi rumah, kita dapat membina suasana yang kondusif untuk kerjasama kerana rumah yang dioperasi hanyalah rumah suspek, bukan tertuduh dalam pendakwaan. Dengan bagi maklumat asas yang perlu diketahui menunjukkan kesucian hati, operasi rumah juga akan dicapai tujuan yang diletak. Jika operasi rumah adalah salah satu alat untuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikan konflik, penggunaan alatan yang baik perlu juga diperhatikan cara penggunaan yang berguna semua pihak agar tidak menyebabkan keganasan yang lebih kuat. Kerana konflik adalah perkara biasa dalam masyarakat, tetapi keganasan bukan.